Okay, so kalau trip-trip biasa, contoh kita naik Gunung Datuk. Trek dia memang dah ada. Macam mana nak baca? Kita tengok kawasan tu, jalan tu, keadaan jalan tu, dia tak banyak semak samun. Dia bersih, dia memang nampak satu jalan. Itu kita boleh lalu. Kalau macam tiba-tiba kita nampak macam ada signage yang macam ada semak samun ataupun orang akan letak kayu banyak-banyak pangkah supaya orang tak masuk dalam trek tu, itu pun salah satu tanda. Ataupun boleh juga kalau macam untuk trek-trek yang orang selalu masuk, dia akan ada letak tali ataupun tape yang selalu orang guna untuk marking, ataupun takik pada kayu. Takik pada kayu tu macam contohnya dia buat tanda kat pokok, dia takik sikit. So kita boleh nampak macam ada kesan orang potong pokok tu. Macam orang menoreh kan, dia punya kesan tu. Itu pun dia punya contoh trail mark. Okay, so kalau follow tu memang takkan sesat lah. Tak juga, sebab hutan ni kita tak boleh nak agak. Dia ada mistik dia. Just berharaplah tak sesat. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Kita belajar navigasi darat. Kita belajar macam mana nak baca kompas, macam mana nak tahu arah melalui matahari ataupun melalui shadow, kan? Kita nak tahulah mana utara, mana barat, mana selatan. Kita tak perlu hafal peta. Kita just kena tahu macam mana nak tahu arah. Batu-batuan yang disusun dekat sungai tu sebenarnya boleh jadi penanda arah. Sebab in case macam contohnya ada trail tu dia kena cross sungai. Kita tak boleh nak mark guna marker ke, kita tak boleh nak letak guna tape ke kat tengah-tengah sungai sebab sungai kan. Jadi kemungkinan untuk tanda-tanda tu hilang tu tinggi. Jadi kadang-kadang orang letak batu, dia susul. Okay, ini contoh arah dia. Okay, bila kita nampak batu tu kan, kita akan tengok the next mark dekat mana. Dari situ kita tahu dia terus ke, di kanan ke, di kiri ke. So kalau batu tu just satu je, dia mungkin tak memberi hint yang banyak lah untuk pendaki nak tahu ke mana arah nak pergi. Usually kalau kita lalu bahagian sungai, dia akan letak few trail mark kat situ. Mungkin ada satu kat sini, depan sikit ada lagi, ataupun kat tepi sikit ada lagi. Sampailah kita jumpa jalan menuju ke next route. Bila hiking, kena selalu tengok belakang. Itu paling basic. Bila sesat, kalau boleh patah balik jalan yang sama. Okay, macam contoh ada simpan, kita tak tahu ni kat mana. Lepas tu kita tak digalakkan untuk berjalan seorang ya. That's why bila hiking kita kena berkumpulan, at least ada buddy. So bila seorang tu dia ada possibility untuk sesat. Lagi-lagi bila orang yang tak selalu masuk hutan. Okay, gunung kat Malaysia ni sebenarnya senang nak sesat. Even orang naik tabur hari tu pun hilang. Dia banyak kes sesat sebenarnya dekat Malaysia ni. Sampai yang ada kena pergi rescue. So bahayalah kalau kita naik gunung seorang-seorang kat Malaysia. Saya memang tak galakkan langsung. Gunung Malaysia memang saya tak galakkan untuk pergi seorang. Untuk pergi solo hiking ke apa, jangan.